kembali semula di Malaysia. Hari ini kita bincangkan berkenaan hukuman mandatory untuk pemandu mabuk, dan kita telah paparkan tadi salah satu keluarga bagaimana si suami dan juga ayah pergi kerana disebabkan dilanggar oleh pemandu mabuk ini. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Insinyur Muhammad Dalip, Pengarah Penasihat Otomotif bersama dengan kita. Baik, kita dah tahu bagaimana hukuman ini perlu diberikan setimpal kepada pesalah dan juga bagaimana kebajikan keluarga itu sekiranya bangsa perlu dititikkan berat juga. Betul. Maknanya kena balance lah, sebab ini membabitkan dua pihak. Betul. Yang pesalah dan juga yang menjadi mangsa ini kan. Bagaimana Datuk melihat seharusnya isu ini perlu dikendalikan dengan sepatutnya bukan sebab benda ini sudah lama kita menunggu kan. Bagaimana untuk menyentuh ataupun mendekati isu ini? Pada pandangan saya kan, isu ni memang betul lah apabila si suami atau si ayah telah meninggal akibat daripada kemalangan yang dilanggar oleh pemabuk kan. Pada pandangan saya as a personal, di mana pemilik kenderaan mestilah mempunyai kenderaan dengan cukai jalan. Di mana cukai jalan tersebut untuk memiliki cukai jalan mesti ada insurans perlindungan. Tanpa insurans perlindungan, maka tidaklah wajar dia mendapat cukai jalan tersebut. Oleh yang demikian, pihak bertanggungjawab, iaitu bila terjadinya kemalangan di mana penuntut ataupun keluarga semati boleh menuntut daripada akibat daripada kemalangan tersebut. Sebab orang yang mabuk, bila dia langgar, memang langgar motosikal, berjalan kaki, mesti ada laporan. Jadi pada pelaporan tersebut, barulah kita boleh ketengahkan kes ni. Kalau anda kata hanya kemalangan kepada kemalangan, tidak memberikan kepada orang yang memilikinya, memanglah sukar untuk keluarga tersebut dapat bantuan. Okey, saya nak tanya, mungkin Datuk dah banyaklah pengalaman bekerja sebelum ini. Berapa puluh tahun Datuk dengan Hampir ni? 40 tahun lah. DPJ kan? Baik. Apa cabaran sebenar bila kita menyentuh berkenaan dengan pemandu mabuk ni di Malaysia? Yes, memang sukar lah. Kalau masa saya bertugas waktu malam, kita tengok enforcement, kita tanya lain, dia jawab lain. Kita minta lain, dia jawab lain. Bila kita pergi test, sebab konten alkohol dalam darah tu mungkin tinggi pada negara kita. Ini termasuk pemandu di bawah pengaruh dadah juga? Dadah juga. Sebab cara kita untuk mengesan mereka ini hanya kita hantar ke hospital dengan konten alkohol dalam darah. Kalau kita punya di negara kita, kalau tak silap saya yang lepas 0.8, kalau tak silap saya, konten darah baru salah lebih. Kurang tak salah. Ada negara 0.02, 0.03. Konten dia sikit aja dah salah dah. Oh. Jadi itulah konten alkohol atau konten liquor atau konten apa saja yang mabuk yang dalam darah tu melebihi baru dihukum kesalahan. Jadi kalau kurang tidak kita perlu 0.08. Kalau tak silap saya 0.8. 0.8. Konten dalam darah. Baik. Bagaimana untuk mencari jalan penyelesaian yang kita rasa sesuai dipinda lah, maknanya kan? Keseluruhan struktur rules tu yang wabik kan kena go pada Pasifik supaya senang tindakan yang diambil oleh pegawai penyiasat. Jadi Pasifik kalau dadah sama dengan alkohol ataupun mabuk, tak kira lah apa jenis yang menyebabkan dia mabuk, apa-apa bahan yang menyebabkan dia mabuk. Apabila dia menggunakan sebarang jenis kenderaan, sama ada motor, basikal, gerak di atas jalan raya mengakibatkan kemalangan maut, perlu disiasat sehingga akhirlah. Dan konten kandungan alkohol atau benda yang mabuk di dalam darah tu perlu diturunkanlah. Banyak sebenarnya perkara yang perlu dipinda kembali. Betul. Dilihat kembali untuk melihat bahawa isu ini ada penyelesaiannya, Datuk. Boleh. Kalau semuanya bekerjasama, pegawai undang-undang, sebab kita ada pegawai undang-undang, kita ada pegawai penyiasat, kita ada penjaga jalan raya, pembina jalan raya. Jadi bekerjasama semua agensi kerajaan ini akan dapat buatkan satu keputusan yang baik kepada pengguna-pengguna semua. Jadi orang yang salah, tidak salah. Kalau kita lihat, sewaktu saya keluar negara, mewakili negara, kenderaan untuk bergerak, dia akan menggunakan pernafasan. Kita hembus nafas tu,
ada konten alkohol. Sorry, dia tak boleh hidup enjin. Oh. Enjin kereta tak boleh hidup. Tak boleh hidup. So, saya pernah soal pada seorang kawan tu, kalau you minum, while you drink, don't drive. Ayat dia terus je keluar. While you drink, don't drive. So, kalau you drive, you cannot start the engine. Okay? Cannot start the engine. Itu dia beza dia. Kalau nak implement kat negara kita, mungkin kita boleh implement pada kenderaan berat, boleh kemudian kepada kenderaan yang bawa penumpang, then later on berperingkat-peringkat. So daripada hukuman maknanya kesedaran dari bawah juga perlu dilaksanakan Perlu. seiring. Itu paling penting kepada individual itu sendiri. Di mana individual ini dia yang akan tahu apa akibat. Adakala dia memang tahu. Tapi bawa tak tahu. Dia berasa dia mampu untuk melakukan, untuk memandu. Itu sebabnya ada yang saya tengok kawan-kawan, saya tanya, you minum ni mana boleh? Tak, naik teksi. Ada naik Grab. Ada macam-macam. Ada yang ada memiliki pemandu sendiri atau pilot sendiri. Jadi inilah self-regulatory itu. Sendiri itu amat penting. Yeah. Membuat keputusan. Bukan kata orang, tengok dia rasa jalan betul, dia berdiri betul. Tapi sebenarnya dia berdiri pun tak betul dah. Yeah. Bila dah mabuk tu macam-macam lah. Baik. Apa yang ingin Datuk lihatkan, menantikan untuk isu ini? Yalah, pada pandangan saya secara personal, perlu digubal lah undang-undang kita tu, diperbaiki kerana dah terlalu lewat. Dan banyak cara-cara tempat hole yang boleh menyebabkan kematian itu menjadikan satu terinaya kepada orang yang tak bersalah lah. Ya. Dan kita mengharapkan juga agar ini ada penyelesaian tindakan, hukuman dan juga pengadilan kepada bangsa yang setimpal bagi kedua-dua belah pihak. Baik, terima kasih Datuk Insinyur Muhammad Dalip, Pengarah Penasihat Otomotif, di atas perkongsian ini. Kita harapkan ada apa yang kita kongsikan ini ada iktibarnya kepada kita semua.